Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu al-atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. في الناكرات أعملتك ليس لا وقد تليلتا وإن ذا العامل. في الناكرات أعملتك ليس لا تقديرnya أعملت لا أعملت diperamalkan akan la tu naib fa'il, la tu diperamalkan kalaisa seperti amalan laisa, iaitu merafakkan isim menasabkan khabar, diamalkan seperti laisa fin nakirati pada isim nakirah, okey, pada segala isim nakirah. Jadi ingat la nafiyah dalam dengan jelas dengan jelas. La nafiyah sama juga macam ma hijaziyah, okey, dia ada ma tamimiyah, sama-sama menafikan. Ma nafiyah, la nafiyah, sama-sama huruf nafi. Tetapi okey, kalau Bani Tamim ma ataupun la tu dia tidak memperamalkan, bermaksud dia tidak jadikan ma ataupun la ni sebagai amil. Adapun Basriyin dia menjadikan ma la ni beramal seperti laisa, bermaksud ada isim dia dan ada khabar dia. Jadi bila ada la tiba-tiba diperamalkan seperti laisa, tu mazhab apa? Mazhab Hijaziyin. Maaf, tadi itu Basriyin pula. Hijaziyin. Tapi ada beberapa syarat. Okey. Yang pertama tu ni fin nakirati, maknanya isim dan khabar bagi la tu mesti kena nakirah. Syarat yang pertama la beramal seperti laisa, ada isim dia, ada khabar dia. Yang pertama, isim dan khabar dia tu kena nakirah. Okey. Misal dia di dalam syair tu tulis ta'azza fala syai'un 'ala al-ardi baqiya. Alal ardi baqiya, ambil separuh saja. Ta'azza, mana ta'azza tu mana apa? Bersabarlah. Fala syai'un 'alal ardi baqiya. Fala syai'un, maka tidak ada sesuatu 'alal ardi, di atas bumi, baqiya ai baqiyan 'alal ardi, tidak ada sesuatu yang kekal ya di atas muka bumi. Jadi syahid dia dekat fala syai'un baqiya. Fala syai'un 'alal ardi baqiya. Syai'un tu isim bagi la, baqiya tu isim apa? Khabar bagi la. Dekat sini okey, bila la beramal seperti laisa, dia ihtimal, dia nafi wahdah ataupun tidak. Okey, tetapi jikalau la beramal seperti laisa, beramal seperti inna, maka itu nama apa? La linafil jinsi, la menafikan jenis langsung. Contoh, kalau kita kata la rajula fid dari,
la rajula fid dari. Kat situ rajula tu isim bagi la linafil jinsi, beramal seperti inna, la rajula. Takdir dia apa? La rajula kainun fid dari ataupun mawjudun fid dari. Bila menafi jenis, bila la beramal seperti inna, bermaksud dia menafikan jenis lelaki. Tidak seorang, tidak dua orang, Malaysia ke Mesir ke, tak. Yang nama lelaki tak termasuk, dia nafikan terus. Itu nama dia la linafil jinsi, jenis lelaki, menafikan semua jenis lelaki. Tetapi kalau kita kata la rajulun fid dari, la rajulun fid dari, yang tu apa dia? Ihtimal. Okey. Maksudnya dia tidak nas menafikan keberadaan lelaki. Boleh jadi ada lelaki, boleh jadi tak ada langsung. Cumanya bila la beramal seperti inna, maksudnya memang tak ada lelaki langsung. Tapi kalau la rajulun fid dari, ai la rajulun kainan fid dari, beramal seperti laisa, maka dia tu ihtimal. Boleh jadi nafi wahdah, nafi seorang lah, la rajulun, menafikan tidak ada seorang lelaki. Bal rajulan, bahkan adanya dua orang lelaki, boleh jadi. Tapi kalau la rajula fid dari bal rajulan, tak boleh. Okay, sebab tu menafikan terus. Jadi sekarang ni dalam bait syair ni kita dalam la hijazi. La hijazi beramal seperti ma, beramal seperti laisa. Jadi ada isim, ada khabar dia. Jadi fala syai'un 'alal ardi baqiyah, maka tidak ada sesuatu pun di atas muka bumi yang baqiyah, yang kekal. Syahid dia dekat ni, fala syai'un baqiyah. Kalau nafi jenis, fala syai'a baqin. Kalau la dinafi al-jins. Tu syarat yang pertama, bermaksud isim dan khabar dia kena nakirah. Syarat yang kedua, syarat yang kedua iaitu dia punya khabar tak boleh terdahulu daripada isim dia tu. Kita kata misal la rajulun qa'iman, qa'iman tu tak boleh nak duduk depan. Tak boleh nak kata la qa'iman rajulun, tak boleh. Dia kena syarat dia tu, dua-dua nakirah, rajulun nakirah, qa'iman nakirah, la rajulun qa'iman. Dia kena ikut tertib dia tu. Selepas la, isim la. Selepas isim la, khabar bagi la. Okay. Kemudian yang ketiga syarat dia tu, dan syarat terakhir, iaitu penafian tadi tu tidak dibatalkan. Penafian tadi tu tidak dibatalkan dengan illa. Kan la tu haraf nafi. Penafian dia tu tidak dibatalkan dengan illa. Okay. Contoh dia apa? La rajulun illa afdalu min zaidin. La rajulun illa afdalu min zaidin. Yang ni boleh. Maksudnya apa yang ni? Tak baca illa afdalu. La rajulun tu isim bagi la. Sekarang ni la tu dinafikan, mana terbatal dia punya penafian dia tu dengan sebab ada illa. Jadi kalam sabit. Bila macam tu kena baca afdalu. Nak baca afdala, nak kata afdala tu ialah khabar bagi la, tak boleh. Sebab la tu telah dinafikan, mana terbatal dia punya penafian tu dengan sebab ada illa. So nak baca illa afdala tu jadi khabar bagi la tu tak boleh. Kena baca illa afdalu. I'rab apa jadi afdalu tu, i'rab jadi apa? Jadi apa? La rajulun illa afdalu min zaidin. Jadi khabar lah. Okay, jadi khabar. Okay. Kemudian waqad talilata, dan sungguh mengiringi lata, oleh lata, wa in, lata tu fa'il bagi tali, dan sungguh telah mengiringi oleh lata, wa in, dan in,
In tu ma'tuf bagi lata, mengiringi akan dzal amala, akan amalan, akan ini amalan, akan ini amalan. Za tu isim isyarah. Ni biasa sebab kita ni belajar biasanya za tu dah pening lah. Za tu apa? Haza. Bila kata haza terus faham. Dia tak lazim. Kita kat sekolah tak ada belajar za je. Kita belajar haza. Okey. Jadi lata dan in dia mengiringi akan zal amala. Maksudnya apa? Dia amal, mana beramal juga seperti la tadi tu. Beramal juga seperti la. Bermaksud apa? In tu ada dia punya isim dan ada khabar dia. Okey. Misal dia tulis inil mar'u maitan, in al mar'u maitan, inil mar'u maitan binqida'i hayatihi, binqida'i hayatihi, inil mar'u maitan binqida'i hayatihi. Syatar yang kedua, walakin bi an yubgha alaihi, walakin bi an yubgha alaihi fayukhdhala. Kain bahar tawil. Syair ka inil mar'u maitan. Al mar'u tu isim bagi in, maitan tu khabar bagi in, beramal seperti laisa. Okay. La tu syarat dia lain. Kalau lata dengan in, dia tidak disyaratkan kena isim dan khabar dia nakirah. Nampak tu? Al mar'u ma'rifah, maitan nakirah. Sedangkan kalau la pula syarat dia kena dua-dua nakirah. Apa maksud dia? Inil mar'u maitan, tidaklah seseorang itu mati. Okey. Binqida'i hayatihi, dengan habis hayat dia tu, hidup dia tu. Mana apa kalau almarhum pada itu dengan selesai perhidup dia tu. Sifat dengan perhidup lah, mana dia tu Zaidun hayyun bisifatil hayah. Mana hidup sebab apa? Ada sifat hayah. Okay. Mana seseorang tu bukanlah mati dengan sebab habis dia punya hayah dia tu. Walakin, dan tetapi yang ni mati ni, yang dianggap sebagai mati mana? Bi an yubgha alaihi, dengan bahawa dizalim di atasnya. Yubgha ni mana apa? Yuzlam. Dengan bahawa dizalimi ke atasnya, mana dia dizalimi, fayukhdhala, maka dibiarkan. Fayukhdhala, maka dibiarkan akan dia. Alif tu alif itlaq. Khidlan, khidlan tu mana apa? Biar. Lawan bagi apa? Lawan bagi taufiq. Taufiq lawan bagi taufiq itu khidlan. Khidlan ni Allah biar, macam biar, tak ada bantuan, tak ada bagi hidayah, tak ada apa. Itu maksudnya apa? Orang yang apabila dia zalimi, lepas tu dia dibiar macam tu saja, itulah orang yang mati. Sebab tu wajib untuk membantu mereka-mereka yang dalam kesusahan. Apatah lagi nak mati. Tapi tak adalah sampai kata apa? Contoh kalau darurat sekalipun kita nak mati juga. Okey. Ada orang nak mati juga. Contoh, tapi orang tu ada air, lepas tu pergi rebut, kita pergi bunuh, mana boleh. Nampak tak? Faham tak? Faham lah. Sekalipun darurat macam tu, nyawa orang tidak boleh jadi hadar macam tu, jadi apa, sia-sia macam tu, kita boleh bunuh dia tu. Lepas tu gelak. Okey. Apa kau ramai tak faham? Okey. Okey. Untuk kemudian waqad tali lata wa inzal amala. Lata pula, lata. Okey. Lata tu la nafiyah.
Ta tu ta zaidah. Okey. Ta zaidah. Okey. Tetapi lata ni pelik sikit. Dia nak beramal, dia punya isim dan khabar tak boleh sebut sama-sama. Tak boleh dalam kalimah tu ada isim lata, ada khabar lata. Dia kena ada salah satu sahaja. Kalau berhimpun dua-dua tu tak boleh. Okey. Okey. Misal dia walata hina manas. Walata hina manas. Walata hina manas. Dan bukanlah hina manas. Hina manas tu khabar bagi lata. Isim dia mana isim dia? Isim dia al-hin. Isim dia ialah al-hin. Hin tu mana waktu, ketika. Al-hin. Takdir dia apa? Walatal hinu hina manas. Hina manas. Bermaksud apa? Lata ni hanya beramal pada kalimah al-hin. Lata ni hanya beramal pada kalimah al-hin. Betul, ada khilaf lah sama ada boleh tak selain daripada al-hin yang semakna dengan dia tu. Jadi boleh juga nak baca apa? Tadi tu kan, wala tahina manas. Hina manas, manasin tu mudhafun ilaih. Hina tu mana ketika. Mana takdir dia wala talhinu, bukanlah masa ini masa untuk lari. Manas tu mana lari. Ada yang baca wala tahinu manas. Kalau baca wala tahinu manas, bermaksud apa yang dibuang? Khabar dia. Okey. Takdir dia apa? Wala tahinu manasin lahum. Okey. Senang tak? Senang. Faham kan? Jelas. Okey. Af'alul muqarabah. Masuk pada af'alul muqarabah. Okey. Jangan. Bawah tu lupa. Okey. Malish. Wa ma lilata fi siwa hinin amal. Okey. Wa ma lilata. Wa ma dan tidak. Okey. Amalun itu mubtada. Okey. Mana tidak ada amalan bagi lata. Lilata tu khabar. Dan tidak ada amalan bagi lata fi siwa hinin, pada selain daripada hin. Mana lata ni hanya beramal pada kalimah hin. Okey. Okey, dah tatbik pula. Okey. Wa ma amalun lilata. Nak tanya lilata. Itu khabar dia. Mana muta'allaq bagi lilata? Mahdzuf. Takdir dia apa? Kainun, jikalau ma tu ma tamimiyah. Kainan, jikalau ma tu ma hijaziyah. Faham? Kan dah biasa. Ma beramal seperti laisa, ma hijaziyah. Kalau tidak beramal, bermaksud lepas dia tu mubtada, depan dia tu khabar macam biasa, maka tu ma tamimiyah. Sama kat sini. Takdir dia apa? Wa ma amalun lilata fi siwahinin. Maknanya tidak ada amalan bagi lata pada selain daripada hin. Wa hadfu dzir raf'i fasha. Dan buang akan, okey, buang akan dzir raf'i, okey, dzir raf'i yang punya rafa fasha. Maknanya apa? Dzir raf'i itu isyarat kepada apa? Isim dia. Isim lata tu rafa. Fasha yafshu. Fasha maksud apa? Masyhur, yang banyak. Mana buang
buang isim dia tu, buang rafa' dia tu fasha, wa hadfu mubtada, fasha tu khabar. Sebab tu tadi kan macam wala tahina manas, isim rafa' dia tu, isim lata tu dibuang, itu masyhur, itu yang banyak. Wal aksu qal, wal aksu iaitu, dan akas, iaitu akas dia apa? Buang nasab dia, buang khabar dia tu qal. Qal tu mana qal? Qal tu berqal. Cuba tasrif. Tu qalla sedikit ia. Ia apa? Al-aks. Apa nama kalau seseorang tu kepala dia ke bawah, kaki dia ke atas? Ada bahasa khas tak? Bukan terbalik. Saya ada dia macam tu. Dia macam ahli gimnastik tu lah, jalan macam tu. Handstand tak lah, tu bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Nak tahu badan stable tak stable, badan okey tak okey, ideal lah, maksud badan tu sedap, boleh buat seminit, okey. Kalau boleh imbangkan, termasuk badan kita sedap. Kalau lipat sekali, jatuh sekali, habis. Itu belum lagi. Okey. Maksudnya apa? Tak lazim daripada kurus boleh stay seminit. Okey. Dan begitu juga tak lazim daripada orang yang besar tak boleh stay. Dia tu stable dia tu. Okey. Okey. Af'alul muqarabah. Ni segala fa'il yang menunjuk di atas muqarabah. Idafat af'al. Naam. Untuk in tak ada syarat langsung. Yang ada syarat tu apa? La ta untuk hin, dan juga dengan apa? La. In dengan apa lagi satu tadi tu? In dengan apa? In tu mutlaqan, tak ada syarat apa-apa. Sama ada nakirah ke ma'rifah ke, tak ada apa masalah. Okey, af'alul muqarabah. Segala fi'il yang menunjuk di atas muqarabah. Okey. Yang mana? Aywa, naam. In hadzani lasahirani. Dalam Al-Quran tu kan. Yang tu in apa? In hadzani lasahirani. Kan boleh macam ni. In hadzani lasahirani. Sebab tidak apa? Tidak ada syarat untuk beramal. Jadi dia tu beramal seperti Laisa lah. Tetapi dia ada syarat di sana tu. Kalau dalam kitab mutawalat, dia tidak boleh apa? Ada lamul tidak pada khabar dia tu. Syarat beramal. Maksudnya apa? In tu kalau nak beramal seperti Laisa, jangan ada lamul tidak pada khabar dia. Kalau tak boleh beramal. In hadzani lasahirani. Okey. Jadi ada dua jawapan. Ada sebagian kata itu berjalan di atas lughah Bani Tamim. Okey. Ma Tamimiyah, kata tu ma Hijaziyah, tapi tak terhalang nak beramal sebab ada lamul ibtida' pada khabar dia. Okey, in hadzani lasahirani. Siapa hadzani tu? Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Okey, af'alul muqarabah. Idafat af'al kepada muqarabah, idafat apa nama dia? Idafat dal kepada madlul. Siapa tak faham lagi idafat dal kepada madlul? Okey. Dal ni dalil. Dal tu iaitu lafaz dia tu. Lafaz. Okay. Madlul tu maksud dia, makna dia tu. Contoh, bila dikatakan af'alul muqarabah, ai af'alun dalatun 'alal muqarabah. Fi'il-fi'il yang dalatun, yang menunjuk 'alal muqarabah, di atas tu maksud dia. Daripada ala tu madlul dia, di atas berhampiran, hampir-hampir. Ta'ut ta'nis, ta yang menunjuk di atas ta'nis. Ta'un dalatun 'ala ta'nis. Ta'nis apa? Ala ta'nisi apa? Ala ta'nisi marfu'ihi. Di atas ta'nis marfu'. Marfu' tu terbenar naib fa'il dan fa'il. So bila ada fa'il ta'nis, bermaksud dia punya fa'il
ataupun naib fa'il itu muannas. Okey. Sekarang ini masuk dalam muqarabah, tetapi kena bahagikan siap-siap. Okey, af'alul muqarabah ni. Dia ada 11. Okey. 11 fi'il dia tu. Okey. Sekarang ni bahagi kepada 3. Bahagi kepada 3 dulu. Yang pertama sekali tulis bahagian yang pertama. Mana af'al muqarabah ni terbagi kepada 3. Yang pertama tulis ma dalla 'ala al-muqarabah. Ma dalla 'ala al-muqarabah. Barang. Okey. Fi'il yang menunjuk di atas muqarabah. Hampir-hampir. Tu 3. Yang pertama sekali kada. Yang kedua karaba. Yang ketiga ausyaka. Yang tu 3 itu untuk menunjuk apa fi'il tu menunjuk di atas muqarabah. Okey, 3. Yang kedua ma dalla 'ala ar-raja. Ma dalla 'ala ar-raja. Okey. Antum dari segi belajar tu kan, sebaik-baiknya guna matan. Supaya apa? Tu rahsia baru nampak. Betul lah Syekh cakap. Syekh Samih hafizahullah taala cakap. Belajar ni bila banyak rawabitul ilm, makin ingat dia. Faham tak? Sesuatu mana mengikat bagi ilmu ni. Contoh antum, ni kulit kitab, warna kitab, bau kitab. Semua ni rawabit. Tu. Berbanding dengan laptop, PDF, tak ada apa-apa, just sebab tu apa yang kita baca dekat laptop atau PDF tu lagi senang lupa daripada dekat kitab. Dekat kitab ni kita tengok, tu kat sebelah kiri itu, sebelah kanan bawah sikit tu. Warna ni, tajuk dia warna hitam. Apa tu? Semua rawabit tu. Nampak tak? Okey? Jadi pelajar bila contoh, ni contoh, daurah matan. Daurah matan. Tiba-tiba antum bawa hasyiah contoh. Antum akan kehilangan rawabit. Antum tak akan menulis. Sebab apa? Semua dah bawah tu. Siap, contoh. Jadi akhirnya apa? Orang yang catat semua tu, banding diguna matan je, dia akan lebih ingat banyak daripada antum. Tapi antum lebih senang. Yang senang ni kurang sikit. Mana senang apa? Tak boleh catat lah, sebab apa dah ada dah. Contoh. Tapi ingatan orang yang catat tu lebih. Sebab apa? Banyak rawabit tu. Okey. Okey, yang kedua madalla 'ala ar-raja. Barang menuju di atas raja, harapan. Rojak. Sedap pula rojak buah. Lama tak makan. Itu tengok dekat Facebook. Geram. Okey. Madalla 'ala ar-raja. Tapi jangan bagi Ana cakap bukan nak minta. Okey, jangan bagi. Tapi kalau bagi Ana ambil je. Okey. Madalla 'ala ar-raja wa hiya. Ni, yang menuju atas raja iaitu asa. Asa hara ikhlaulaqa. Jangan bagi Ana tak minta. Okey. Saya tu tengok apa? Buah apa? Sengkuang tu, buah kacang atas tu. Ui, sedapnya. Okey. Jangan bagi. Okey. Asa hara ikhlaulaqa. Tu menunjuk atas rojak, harap, mudah-mudahan. Okey. Yang ketiga ma dalla 'alal insya. Ma dalla 'alal insya. Okay. Insya kat sini maksudnya apa insya? Insya bukan mana ansya'a yunshi'u insya'an wa yunshi'u as-sahaba thiqal. Bukan mana insya tu bukan mana mencipta. Okey, dia kata insya-Allah. Apa tak? Tulis sekali. Okey, jadi insya. Okey, dia dua. Insya dengan mana karangan, ada maksud apa? Mencipta. Okey, mencipta. Dan kat sini mana insya kat sini bukan maksud buat karangan ataupun mencipta. Kat sini maksudnya apa? Syuru'. Syuru' tu mana apa? Memulai. Sebab tu apa kadang-kadang dalam syarah contoh wa syara'a yatakallam ala kata-kata, lepas tu terjemah dan mensyariat ia.
Tahu tak? Syara'a bukan mana mensyariat saja. Atau mana memulai. Syara'a memulai ia musannaf yatakallam berbicara, contoh. Okey. Ma dalla 'ala al-insya. Apa dia? Fi'il-fi'il yang menunjuk atas insya. Okey. Iaitu ja'ala. Tulis ja'ala. Tafiqa. Tafiqa. Akhadha. Akhadha. Aliqa. 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 Kemudian ansha'a. 2, 4, 5. Campur 8 atas tadi tu. Dia berapa? Dia 6. Maaf. So ada 11. Okey, nampak tak? Tetapi ke-11 ni nama dia dinamakan sebagai af'alul muqarabah. Sebab apa kata nama macam tu? Nampak tak? Nama dia tasmiyatul kul. Tasmiyatul kul bismil ba'd. Daripada bab tasmiyatul kul bismil ba'd. Mempernamakan kesemua 11 ni dengan nama sebahagian, dengan nama af'alul muqarabah. Okey. Samalah macam rukun solat tu. Tasyahud awal. Sebab apa? Bukan ada tasyahud sahaja. Ada tahiyat. Okey, ada apa? Salam. Tu tasyahud tu namanya apa? Min tasmiyatil kul bismil ba'd. Sebab ada tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Dinamakan semua tadi itu dengan tasyahud. Okey. Tu bab dia tu. Jadi ingat 3 bagai. Okey, 3 bagai, 3 bahagian daripada af'alul muqarabah. Okey, masuk kepada matan. Kakana kada wa asa lakin nadar ghairu mudhari'in li hadaini khabar. Kakana kada wa asa ai kada wa asa kakana, bermula kada dan asa itu kakana ialah seperti kana. So kada tu mubtada, asa tu ma'tuf. Kakana. Okey. Itu kaf haraf jar. Takluk mana? Takluk kepada satu mahdzuf. Satu mahdzuf tu i'rab jadi apa? I'rab jadi khabar muqaddam. Takdirnya apa? Tengok. Kainani. Kada wa asa kainani kakana. Okey, 2. Maknanya apa? Kada dan asa seperti kana pada amalan dia tu. Kana beramal marfu' isim menasabkan khabar, begitu juga dengan kada dan asa. Semua 11 ni semua ittifaq. Semua ittifaq, semua ni ialah fa'il kecuali asa. Kecuali asa. Asa ni berlaku khilaf, dia tak ittifaq, keadaan dia fa'il. Ada sebagian kata dia tu haraf. Okey? Tapi pendapat yang sahih itu ialah apa? Asa tu ialah apa? Fi'il. Syahid dia apa? Bukti dia apa? Dalil dia? Masuk ta ta'nis, asat. Okey. Lakin tetapi lakin haraf apa nama dia? Istidrak. Apa makna istidrak? Ikhwah belakang, apa makna istidrak? Aywa. Kepala dapat tu mantap tu perform. Tu dengan apa? Baca. Istidrak. Akhwat. Apa istidrak? Apa? Istidrak. Apa makna istidrak? Apa dia? Akhwat, contoh seorang wakil. Fatihah.
biar jadi pembuka, tafaul. Jadi pembuka. Fatihah yang membuka untuk yang lain. Okey. Aywa. Okey. Ta'qibul kalam. Ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu thubutuhu au nafyuh. Ta'qibul kalam, memperiringkan kalam. Bi raf'i ma, dengan mengangkat sesuatu yang yutawahhamu thubutuhu, yang disangka akan sabit dia tu. Au nafyu, ataupun ternafi. Tetapi mana kalam, mana nak guna tetapi itu kena ada apa, waham sabit ataupun nafi. Contoh, okey, contoh kita kata biasa apa, pergi dah awal pergi vaksin. Contoh, biasa apa yang waham subut dia tu, awal saya dapat. Okey, tetapi baru ada tetapi bukroh macam tu. Macam tu. Pergi kali kedua itu mestilah dapat kali kedua, bukroh lagi. Pergi kali ketiga, takkan kali ketiga bukroh lagi. Ya Rabb. Okey, tu misal. Okey, misal. Jadi nak kata istidrak tu kena ada apa, benda yang diwaham sabit ataupun ternafi. Apa yang diwaham sabit? Contoh, ustaz tu atau ustazah tu dah tahun 4 dah. Apa yang orang sangka sabit, apa yang ada pada pelajar tahun 4 biasanya, sangkaan orang tahun 4 dah. Alim, allamah, semualah. Okey. Okey. Contoh kita kata pandai baca kitab. Okay. Itu yang diwaham sabit pada pelajar tahun 4. So bila contoh bila ada ternafi macam tu baru kita tetapi dia tu pelajar tahun 4 tapi tak pandai baca kitab lagi. Nampak tak? Adapun kalau yang dah memang tak ada istidrak, tak apalah kata sini dia tu tahun 4 tapi dia tu pandai baca kitab. Apa boleh nampak tak? Tu. Kadang-kadang macam tu. Dia tu budak lagi tapi tak pandai makan. Tak memanglah macam tu. Ini nak nafi benda yang sebaliknya. Okey? Itu maknanya maksud bagi istidrak. Baca lagi sekali sama-sama. Antum kan? Ana perjalanan ke pondok tu daripada Berek tu pondok Swiss biji tu. Dekat musola tu, balai tu. Sini macam bawah tu je. Nampak tak? Tapi dalam tempoh tu manfaatkan elok-elok. Antum tengok di sini sama-sama ni Uber selesa tu kan. Contoh jalan kaki tu kan. Contoh ke mahkamah macam tu kan dah jalan. Ada tak menghafal apa-apa? Nampak tak? Tu tak menghafal. Cubalah tadi kan. Istidrak maksudnya apa? Cuba buka handset tu. Tengok sambil jalan, hafal lah tu. Ni tak ada usaha langsung ke arah tu. Tapi hati-hatilah buka handset tu pun lagi kena ambil. Okey, hati-hati. Okey, kada wa asa. Tapi macam tu pun tetapi nadara ghairu mudhari'in li hadaini. Nadara, mana jarang, sedikit oleh selain daripada mudhari' li hadaini. Bagi dua ini, bagi kada dan asa. Sama seperti ingat isim kana, khabar kana atau asal dia mubtada khabar. Mubtada khabar. Khabar sebagaimana isim hukum khabar tu ada khabar mufrad, ada khabar dengan jumlah. Sama juga dengan kana, begitu dengan kada asa. Tetapi khabar bagi kada dan asa selain daripada fi'il mudhari' itu jarang. Bermaksud apa? Khabar bagi kada dan asa itu selalunya dalam bentuk fi'il mudhari'. Dalam bentuk fi'il mudhari'. Lepas tu kata walakin nadara ghairu mudhari'in. Sedikit jarang oleh selain mudhari' li hadaini, bagi dua ini. Khabaran. Khabaran tu i'rab jadi apa? I'rab jadi hal. Okey. Hal keadaan apa? Hal keadaan
ghairu mudhari' itu khabar. Okey. Seperti mana? Tengok apa misal. Okey. Misal untuk kada. Okey. Kita kata kada Zaidun yaqumu. Misal, tulis. Kada Zaidun yaqumu. Okey. Hampir-hampir oleh Zaid yaqumu. Apa? Berdiri. Hampir-hampir nak berdiri. Okey, kat sini kena mulahazah. Ambil kaedah umum dulu. Kaedah dia kada ni, kada plus isbat sama dengan kada plus isbat equal to nafi. Kada Zaidun yaqumu. Hampir-hampir Zaid itu yaqumu, berdiri. Kada Zaidun. So dia itu apa? Isbat lah sini. Maksud apa? Nafi berdiri dia tu. Tu yang umum dulu. Bermaksudnya contoh kita kata sikit lagi nak jatuh. Bermaksud apa? Tak jatuh. Hampir-hampir nak menang. Maksudnya apa? Tak menang, hampir-hampir nak kalah. Maksudnya tak kalah. Nampak tak? Okey? Yang tu. Kada Zaidun yaqumu. Tu kaedah dia. Bila kada plus nafi, so dia is isbat. Macam tu. Okey. Cumanya ini tidak lazim. Ini tidak lazim. Ini tidak lazim. Seperti dalam ayat Quran tu, wama kadu yaf'alun. Wama kadu yaf'alun. Ma nafi. Kada maksudnya apa? Nak sembelih tu kan. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah tu. Yang tu mereka tanya banyak. Lepas tu last sekali diorang sembelih ke tak? Wa ma kadu yaf'alun. Akhirnya diorang sembelih ke tak? Faham daripada wa ma kadu yaf'alun. Wa ma kadu yaf'alun. Okay, yaf'alun, mana yaf'alun buat. Yang tu buat apa? Sembelih lah. Wa ma kadu. Kaedah asal dia, faham yang ni dulu. Bila kada campur dengan nafi, maksudnya apa? Isbat. Maksud apa? Diorang buat tak? Buat. Tapi hampir-hampir tak buat. Banyak tanya sangat. Suruh sembelih dah, tanya warna, tanya apa benda semua tu, kriteria untuk lembu tu. Okey. Tetapi tak lazim macam tu. Tu kebanyakan. Poin penting nak kata apa? Pada kata kada Zaidun yaqum, hampir-hampir Zaid berdiri. Kalau ikut kaedah umum tadi tu apa? Maksudnya apa? Tak berdiri. Okey. Hampir-hampir nak berjaya. Maksudnya apa? Tak berjaya. Itu secara umum. Tetapi tak lazim. Ada kadang-kadang hampir-hampir berjaya. Boleh jadi berjaya ataupun tidak. Sebab apa? Iktibar murad dia tu sebelum sampai. Sebelum sampai lagi. Contoh, kita kata apa? Contoh race ke F1 contoh. Last lap tu kan, pusingan terakhir tu. Kita kata kada Zaidun yanjah. Hampir-hampir Zaid berjaya. Bila macam tu, so dia ihtimal berjaya betul, berjaya tidak. Khulasahnya bila kalam dicakap sebelum intihak fa'il khabar dia tu, bermaksud dia tu ihtimal. Ihtimal nafi ataupun isbat. Tetapi bila dia cakap dah selepas intihak fa'il tadi tu, bermaksud ikut kaedah umum tadi tu. Contoh, dah habis dah perlawanan. Dah habis dah menang juri apa, dah naik pentas apa tu. Dia kata, sikit lagi nak menang si Zaid tu. Bermaksud apa? Kalah lah. Tapi tak habis perlawanan lagi tu. Sikit lagi nak menang tu. Dia bukan nafi lagi. Sebab tak? Dia ihtimal. Tu kaedah untuk kada. Faham tak ni? Faham tak? Betul. Dengar balik.
Okey. Okey, kemudian kada Zaidun yaqum. Wa asa Zaidun an yaqum. Tulis asa Zaidun an yaqum. Mudah-mudahan Zaid itu berdiri. Okey. Maknanya apa? Ni nadar, sedikit. Selain daripada fi'il mudhari'. Bermaksud apa? Jikalau isim pun ada juga. Isim yang jadi khabar bagi asa dengan kada tu ada juga, tapi apa? Tapi sedikit. Kebanyakannya khabar dia dengan apa? Dengan fi'il mudhari'. Okey. Contoh kada tadi tu, kada Zaidun yaqumu. Soalan mudah. Tukar Zaid kepada saya. Ikhwah seorang, akhwat seorang. Ana panggil. Ana tunjuk siapa-siapa. Okey. Kada Zaidun yaqumu. Tukarkan Zaid tu kepada saya. Jadi macam mana perubahan bentuk dia tu? Okey. Ikhwah. Slow sikit. Apa jadi macam mana bunyi dia? Okey. Satu jawapan. Okey, akhwat. Mana nak pilih? Pilih belakang tu kat depan cermin tu. Bunyi dia macam mana? Dibantu. Bunyi dia macam mana? Just tukar. Kada Zaidun yaqumu, tukar kepada saya. Nampak tak? Masalah ni akan apa? Huru hara kalau sorof tergabung. Kada ana akum, macam tu ke? Bunyi ni macam mana? Kitu. Hampir-hampir aku akum. Okey. Kelang kabut. Masuk sorof habis. Okey. Wa kaunuhu biduni an. Dan keadaannya, keadaan khabar biduni an, dengan ketiadaan an, mana tanpa an. Keadaan khabar biduni an ba'da asa, selepas asa. Bermaksud apa? Asa Zaidun yaqum tadi kan. Mana apa? Keadaan khabar bagi asa tanpa ada an itu nazrun. Nazrun dengan mana apa? Qalilun. Qalil. Maknanya apa? Kita kata asa Zaidun, kita asallahu ayyarhamana jami'an. Allahumma amin. Contoh. Jadi an yarhama. Itu yang banyak. Tanpa an itu sedikit. Okey, bukan salah, sedikit. Okey. Wa kada al-amru fihi ukisa. Dan bermula kada. Waw tu waw al-istinaf. Dan bermula kada al-amru. Al-amru yang jadi apa? Al-amru. Ingat, bagi tahu. Kalau ditanya, jangan terus bergantung pada bawah tu. Nampak tak? Mentang-mentang lah ada i'rab bawah tu. Nampak tak? Sebab tu kalau nuskhah di pondok dulu tu, mata ajrumiyah tu, nuskhah lama, nuskhah warna pink tu kan. Kan nuskhah warna pink tu. Sebelah tu kan ada i'rab. Pertama sekali tu kena lipat sini. Nampak tak? Kalau di pondok tu, kalau mula belajar ajrumiyah tu tak boleh tengok situ. So apa, kat situ ada beberapa kesilapan. Yang tu pelajar yang buat. Okey. Jadi samalah macam cikgu juga dulu kan. Buku-buku latihan, okey, kat belakang tu cabut semua, buang. Nampak tak? Sebab dia tahu dah. Okey, skema jawapan tu. Jadi kat situ tak dibagi tengok. Sebab tu lah macam contoh syarah ke matan, tentang guna hasyiah, belajar matan. Asal tanya, tengok hasyiah terus. Nampak tak? Bila nak terlatihnya? Sebab tu
cara kita nak tengok kita punya pemikiran tu dah pemikiran ulama ataupun tidak, jadikan syarah ataupun hasyiah sebagai mumtahin. Okey, contoh i'rab tadi tu, i'rab dalam kepala sendiri apa i'rab al-amru ni rasanya al-amru ni isim kada kot. Sekali tengok bawah, alamak, tak kena, tak jadi lagi pemikiran tu, tak tu lagi, tak masak lagi. Nampak tak? Ni paling perform. Ibarat macam pelik, sepatutnya kata macam ni. Patut kalau takdim sini tambahan itu sikit lagi elok. Sekali baca sebiji. Dalam muhasyi tu dia komen macam tu. Yang tu memang yang tu time tu nak naik langit lah. Tu hargai di sini tu. Hargai. Sebab apa? Tu dah sampai lah tu. Mana untuk pemahaman tu dah naik dah. Nampak tak? Okey. Jadi kat sini wakada kat situ tu qasad lafaz dia tu jadi mubtada dan bermula lafaz kada. Okey. Al-amru tu mubtada tsanin, bermula perkara, fihi padanya fi kada tu ukisa yang diterbalik akan dia. Maksudnya apa? Macam asa tadi tu. Khabar dia tampaan itu ialah sedikit. Terbalik dengan kada. Kada terbalik. Kada dia punya khabar tampaan itu banyak. Okey. Kada Zaidun yaqumu tu banyak. Kada Zaidun ay yaquma itu sedikit. Tu maksudnya. Okey. Baca dua bait tu. Baca sama-sama 1 2 3. Lagi sekali 1 2 3. Lagi sekali. Coba hafallah alfiah tu sementara belajar ni. Okey, siapa hafal alfiah dan faham wajib jadi alim. Wajib alim. Okey. Ustaz tak alim pun yalah dah habis belum? Nampak tak? Hafal habiskan dulu, fahamkan. Okey. Kunci nahwu ni jangan main tau. Imam Syafi'i tu kata apa? Ingat kata-kata dia. Nampak? Ustaz macam nahwu je. Memang itulah wasiat anak sebut selalu tu. Memang tu yang bapa wasiatkan ke anak, tolong pelajar Malaysia pandaikan nahwu. Sebab pelajar Malaysia dan lain sekali, dengar je lah. Pelajar Malaysia sama bapa lagi tu, pelajar Malaysia memang rajin, pergi laki sana sini laki sana. Tapi 4 tahun pun belum tentu boleh baca kitab. Nak mengajar balik kitab ini belajar tu tak boleh lagi. Berapa? Nahwu berterabur lagi. Nampak tak? Dia ambil mafhum je. Janganlah macam tu, tak jadi muhaqqiqin lah. Okey. Sedangkan mukawwin manhaj Azhar tu. Okey. Al-mukawwinatul kamilah apa tu? Lil ilm. Salah satunya apa? Kena ada ni lah. Dia kata muwasafat, mawahib semua tu dia ada malakah tu. Termasuk secara khususnya dengan apa? Al-inayah bi tahsil ulumil alah. Okey. Wa kadal amru fihi ukisa. Sedangkan asa rabbukum ay yarhamakum dalam Al-Quran. Fa asallahu ay ya'tiya bil fathi. Ya'tiya bil fathi. Okey, misalnya dapatkan tadi kan? Okey. Okey. Wa ka'asa hara. Wa ka'asa hara. Senang. Dan seperti asa hara. Mana? Wa hara ka'asa. Ana ada belajar dulu dekat pondok. Belajar akhwat. Nama dia Ka'asa. Nama dia Ka'asa. Okey, wa hara dan bermula hara itu seperti asa. Bermaksud apa? Seperti pada apa? Mana wajah syabah dia tu? Okey. Rojak, pada sama-sama rojak.
Okey, sama menunjuk fa'il roja, harapan. Walakin, tetapi sekalipun macam tu, sekalipun hara tu sama seperti asa pada sama-sama makna harap, okay, mudah-mudahan, walakin ju'ila, alif tu alif itlaq, tapi dijadikan akan khabarnya, walakin ju'ila khabaruha, dijadikan akan khabarnya. Khabar bagi apa? Hara itu betul apa? Hatman tu yang raja apa? Hatman. Raja apa? Okey. Khabaruha raja apa? Khabaruha. Naib fa'il bagi ju'ila. Muttasilan tu yang raja apa? Maf'ulun bih tsani bagi ju'ila. Hatman tu boleh nak jadi hal dan lebih tepat nak jadi sifat bagi maf'ul mutlaq mahdzuf. Takdir dia walakin ju'ila khabaruha muttasilan bi an ittisalan muhattaman. Walakin ju'ila khabaruha muttasilan bi'an. Muttasilan bi'an. So kita tahulah bi'an tu takluk pada muttasilan. Muttasilan bi'an ittisalan muhattaman. Tapi dijadikan khabarnya, khabar hara itu yang berhubung dengan an sebagai berhubung yang diwajibkan. Samalah sifat bagi maf'ul mutlaq mahdzuf ni siapa seperti wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan, ai mustatirun istitaran jaiza. Nampak tak? Bila dah jadi sifat kan tukar kepada jaiza, isim wasaf. Okey. So hara ni dia punya khabar dia tu wajib ada an. Wajib ada an. Samalah misalnya apa? Hara zaidun ayyaqum. Bila ada ayyaqum ni jangan lupa pula an tu pula. An tu beramal apa? Menasabkan fi'il mudhari'. Jadi fokus dekat an. Hara zaidun an yaqumu. Khalas. Mata. Hara zaidun ay yaquma. Hara maksudnya apa? Mudah-mudahan. Harap-harap. Okey. Hatman yang dipastikan, yang diwajibkan. Okey. Okey, wa alzamu khawlaqa an mithla hara, dan melazimi oleh mereka itu siapa? Al-Arab ataupun An-Nahwiyun ke An-Nuhah? An-Nuhah ke An-Nahwiyun? Sama je lah. Dua-dua tu jamak bagi nah. Apa? Jamak bagi apa? Mufrad dia mana? An-Nahwiyun, An-Nuhah. Tu jamak. Mufrad dia mana? An-Nahwi. Okey. Takut sangat. Okey. An-Nahwi. An-Nahwi tu pula, An-Nahwi isim apa nama dia? An-Nahwi. Isim apa? Isim mansub. Isim mansub. Isim mansub termasuk daripada isim wasaf. Okey. Mereka yang membilang isim wasaf tu ada 6 sebab tambah isim mansub. Siapa yang kata 5 dia memasukkan isim mansub tu di bawah isim maf'ul. Tu je beza dia. Jadi khilaf lafzi. Okey. Khilaf lafzi tahu tak? Khilaf lafzi pada lafaz sahaja. Nampak tak? Khilaf pada lafaz sahaja. Bukan khilaf ma'nawi, khilaf hakiki. Contoh macam tadi tu. Ada kata 5, isim wasal 5, ada kata 6. Berlaku khilaf lah. Tak sama. So nak tengok khilaf ni khilaf maknawi ke hakiki. Makna apa, khilaf hakiki atau maknawi sama jelah. Okey, ataupun khilaf lafzi. Okey.
Kalau khilaf lafzi bermaksud apa? Bila kita dapat tanggung, oh yang kata nam dia mengasingkan isim mansub daripada si maf'ul. Jadi ataf dia tu ataf apa? Ataf am ala khas. Contoh. Okey. Kalau yang kata 5 pun sebab dia dah memasukkan. Oh, so akhirnya apa? Sama-sama iktiraf bahawasanya isim mansub tu termasuk daripada isim wasaf. Nampak tak? Tak jadi khilaf maknawi. Ada pun khilaf maknawi seperti mana contoh kita kata jamak. Okey, jamak. Okey, jamak solat tu. Jamak solat ketika musafir. Yang tu di sisi jumhur harus. Di sisi mazhab Abu Hanifah tak harus. Nampak tak? Adakah khilaf lafzi? Tak. Khilaf maknawi. Sekalipun pada apa? Patut kita bagi hadis yang Nabi solat jamak, mereka kata apa tu jamak suri. Yang pada rupa mana Nabi solat zuhur di akhir waktu dan solat asar di awal waktu. Okey. Tapi tak, yang tu tak jadi masalah. Mahallun niza' tu, tempat niza' tu apa dia? Niza'. Akhwat, niza'. Wazan apa niza'? Niza'. Cepat, sebab tu tasrif tu kena pop, tak kena mikir dah. Niza'. Soalan apa? Wazan apa? Tu senang lagi. Bila kata wazan boleh boleh cuba-cuba. Okey, mana madhi dia, mana mudhari' dia? Naza'a tu cabut. Wazan fi'al. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'ala. Naza'a yunazi'u munaza'atan wa niza'an. Mahallun niza', tempat balah tu, tempat duduk tu lah. Tempat dia iaitu mana? Jamak takdim dan jamak takhir tu. Bila kata di sisi Abu Hanifah tak harus, di sisi kita harus. Berlaku situ khilaf tu khilaf maknawi. Okey, sebab apa? Yang ni mengharuskan, yang ni tidak mengharuskan. Yang tu baru khilaf maknawi. Wa alzamu, dan melazimi oleh mereka itu, mana mewajibkan. Okey, ikhlau laqa, mewajibkan akan ikhlau laqa an. Okey. Alzam tu, alzama muta'addid wa maf'ul. Ikhlau laqa maf'ulun bih yang pertama, an tu maf'ulun bih yang kedua. Dan mewajib mereka itu ikhlau laqa an, mana mewajibkan adanya an pada khabar ikhlau laqa, misla hara. Okey, sama seperti apa? Sama seperti hara. Misla hara. Misla hara. Misla hara. Misla, i'rab jadi apa misla tu? Akhwat, i'rab jadi apa? Misla. Ikhwah belakang tu. I'rab jadi apa? I'rab jadi apa? Hal. Sebab apa? Boleh tak jadi hal? Misla hara. Hal tu syarat dia kena isim nakirah. Misla dah idafat kepada hara. Bila idafat beri faedah ma'rifah. Faham tak i'tirad? Ni nama dia i'tirad. Apa? Sahabat kita cakap misla tu i'rab jadi hal. Datang i'tirad. Datang i'tirad kritikan. Kritikan bukan semua kritikan tu menolak, saja nak tu je. Nampak tak? Bagaimana mungkin misla tu boleh jadi hal sedangkan misla tu idafat kepada hara? Nampak tak? Bila idafat mestilah beri faedah ma'rifah, sedangkan syarat hal kena nakirah. Tu. Adakah apa tu? Habis. Maksud menang. Itu ke? Bukan. Nak tasbit. Biar padu sikit. Sebab tu apa? Orang yang banyak diiktirad ni, orang yang banyak diiktirad ni apa? Orang yang banyak diiktirad ni apa? Orang yang banyak kena kritikan tu.
Bukan hebat, syadz orang tu. Syadz. Tempat-tempat dia kena iktiraf tu sikit-sikit. Nampak tak? Ingat, jangan perasan. Oh, Ustaz cakap bila kena iktiraf ni maksudnya apa? Dia melatih otak. Tak. Nampak tak? Bila dah, ni sebab sikit je lah. Tapi kalau dah tiap hari kena iktiraf dengan orang je, kena kritik dengan orang je tu, nampak tak? Bermaksud apa? Bukan kata apa, mana lagi hebat. Bukan. Okey? Maksudnya banyakkan belajar lagi. Jangan pergi dulu, jangan terjun lagi. Samalah seperti apa? Nampak ni? Ni kadang-kadang apa tahu? Dikiaskan dengan orang yang lain. Qiyas ma'al fariq. Contoh. Dia dah tengok dah munaqasyah contoh. Syekh Ahmad Tijani contoh. So banyak kena i'tirad dengan munaqish. Okey, ada yang dijawab, ada yang tak terjawab kan. So akhirnya apa? Bila dia jawab satu soalan, tiba-tiba kena i'tirad dengan someone. Dia mula perasan, aku kena i'tirad, Syekh Ahmad Tijani pun kena i'tirad. Nampak tak? Itu qiyas ma'al fariq. Nampak tak? Syekh Ahmad Tijani siapa? Dia siapa? Nampak tak? Samalah macam apa? Orang macam ni. Orang tak suka dia. Orang ni kalau tak suka, kalau orang ramai tak suka dah, jangan perasan Nabi pun orang kafir tak suka. Nampak tak? Jangan perasan macam tu. Nampak tak? Qiyas ma'al fariq. Samalah seperti apa? Contoh. Kita kata apa? Pelajar. Kita mengajar dah. Ramai mula-mula. Lepas tu lama-lama makin sikit. Sebab apa? Sebab orang nak kritik dah, mengajar sesat apa semua tu. Tinggal 2 orang. Tinggal 2 orang mengaji. Lepas tu apa? Orang cakap, taubatlah. Tengok tu orang pun dah tak mengaji. Kamu ni tengok kamu sesat macam ni, kena belajar lagi. Dia kias balik. Tak apa, Imam Bukhari pun pada akhir hayat dia tu tinggal 2 orang je yang belajar dengan dia. Nampak tak? Dia kias dengan orang yang besar-besar je. Nampak tak? Itu bahaya juga. Okey? So, khulasah dia, kalau banyak sangat orang iktiraf, banyak sangat orang tak suka, tu ada khalal lah tu. Jangan perasan sangatlah. Tu je nak bagi tahu. Okey. Wa alzamu khulaqan mithla hara. Sebab apa? Misla tu tetap boleh jadi hal. Sebab idhafat dia tu tidak memberi faedah ta'rif. Sebab apa? Misla tu isim mutawaghil fil ibham. Ingat. Dia kata apa? Misla, sebab apa? Misla tu apa? Isim mutawaghilah fil ibham. Jangan mutawaghilah lagi. Isim mutawaghil. Ustaz, dalam kaedah al-asmaul mutawaghilah itu jamak. Al-asmaul mutawaghilah. Nampak tak? Isim mutawaghil fil ibham. Misla hara. Mereka melazimkan ikhlaulaqa tu adaan pada khabar dia tu. Misla hara, seperti hara. Sebagaimana hara tu muhattaman, berhubung dengan an, sama juga tu. Okey. Kemudian wa ba'da awsyakan tifa'an nazura. Wa ba'da tu takluk mana? So contoh ikhlaulaqa ni, contohlah misal dia. Misal tulis ikhlaulaqatis sama'u an tumtira ikhlaulaqatis sama'u an tumtira. Harap langit itu an tumtira, menurun hujan ia. Okey. Ikhlaulaqatis sama'u an tumtira. As-sama'u i'rab jadi apa? Isim bagi ikhlaulaqa. An tumtira tu khabar dia. Okey. Jadi kat sini apa? Ikhlaulaqatis sama'u an tumtira. So wajib ada an. Lepas tu wa ba'da awsyakan tifa'an nazura. Ba'da tu dah ba'da zaraf. Takluk mana? Takluk pada apa? Nazura.
Takdir kalam dia apa? Waw tu madkhul di mana? Intifa. Asal baca dengan apa? Baca dengan qasar. Asal dia intifaun. Mana apa? Wantifa'uan, dan bermula ternafian. Mana? Dan bermula tak adaan. Itu ialah nazura, ialah yang jarang ia. Alif itlaq. Mana intifa tu mubtada. Asal dia intifa'u. An tu mudhafun ilaih, mudhafun ilaih. Bermula ternafian itu nazura, sedikit ia intifa ba'da ausyaka, selepas daripada ausyaka. Bermakna apa? Ausyaka ni dia punya khabar dia tu boleh adaan, boleh tak adaan. Cumanya tak adaan tu jarang. Intifa'u an itu ialah nazura, sedikit selepas daripada ausyaka. Bermaksud selepas ausyaka tu, khabar bagi ausyaka kebanyakannya ada an. Okey, kebanyakannya ada an. Okey. Ausyaka. Samalah ausyaka, makna apa ausyaka? Hampir-hampir. Okey. Hampir-hampir. Okey. Wa mithlu kada fil asahi karaba. Karaba. Dan seperti kada, dan seperti kada fil asahi, pada pendapat yang lebih sahih. Wa mislu, waw tu waw apa? Waw apa? Waw apa? Waw istinaf. Mislu yang jadi apa? Nak jadi mubtada boleh ke tak? Wala yajuzu libtida bin nakirah. Mithlu idafat kepada kada, dia tidak jadi ma'rifah. Bermaksud dia tidak boleh jadi mubtada. So dia tu khabar muqaddam. Karaba tu ialah mubtada muakhir dia. Dan bermula karaba itu ialah seperti kada fil asahi. Okey, fil asahi. Fil asahi tu. Fil asahi pula takluk mana? Fil asahi tu takluk kepada suatu mahdzuf. Suatu mahdzuf tu i'rab jadi hal. Tamam macam ni. Apa tu takdir dia apa? Aqulu dhalika hala kauni jariyan 'ala al-asah. Aqulu dhalika, antum takkan jumpa ni dan kita nahwu secara khusus. Tapi dari segi apa? Tatbik tu. Kalau ni apa ni, kalau di pondok masyhurlah benda-benda sini, tapi dalam kitab contoh dalam apa, dalam kita nahwu secara khusus tak sebut pun takdir hal macam ni. Ingat, dia ada yang kita taq'id. Taq'id tu apa nama taq'id? Buat kaedah. Mana kita tu sebagai buat kaedah, taq'id. Okey, buat kaedah. Ada di sana kita tatbiq. Dalam kitab tatbiq mengandungi kaedah-kaedah yang tidak terdapat di dalam kitab taq'id. Kena hadis tu masyhur. Banyak kaedah-kaedah yang tidak disebut di dalam kitab mustalah, tapi disebut dalam kitab tatbiq tu. Okey? Jadi sama macam ni. Takdir macam ni tu mau selalunya ada pada apa? Hasyiah. Hasyiah apa paling selalu ada macam ni? Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah taala. So fil asahi tu tak pada satu mahzuf tu jadi hal. Takdirnya apa? Aqulu zalika hala kauni jariyan. Okey. Mana karoba tu seperti kada. Maknanya apa? Sama pada apa?
pada sama-sama apa? Hampir. Okey. Wa tarku an. Okey. Dan bermula meninggalkan akan an. Okey. Meninggalkan akan an ma'dhi syuru'i. Ma'dhi syuru'i. Okey. Beserta yang mempunyai syuru'. Mana apa? Yang mempunyai makna syuru'. Meninggalkan an masdariyah dari itu, dan asaan, keadaan, ada yang an semua tu an masdariyah. Okey. Dan bermula meninggalkan akan an masdariyah itu beserta dengan yang mempunyai syuru'. Mana yang mempunyai makna syuru'. Tadi tu kan kita dah bahagi mana muqarabah, mana apa? Raja, lepas tu insya. Ini dengan mana syuru'. Mana dan meninggalkan an beserta dengan fi'il-fi'il yang mempunyai makna syuru' itu wajibah. Wajib ia. Wajib ia apa? Tarku an. Apa dia tu? Seperti mana? Ka ansha'a. Okey. Ansha'a. Ansha'a yashrahu. Nampak tak? Okey. Ansha'a. Memulai, bukan mana mencipta. Okey. Boleh tak kata insya-Allah tulis rapat? Contoh, dia tulis insya-Allah. Insya-Allah. Kata, lepas tu kita macam mana? Apa ni? Lebih cakap, ni idhafat apa ni? Idhafat masdar kepada maf'ul lagi, idhafat kepada fa'il. Dia pun memang bantai maf'ul kot. Habis menciptakan Allah. Macam tu ke? Dia pun benda tak tahu. Benda kape, habis. Okey. Dalam kaedah fikih disebut dah. Okey. Maqasidul lafzi ala niyatil lafiz. Maqasidul lafzi. Makna-makna bagi lafaz tu itu bergantung di atas niat orang yang melafazkan. Nampak tak? Contoh, tolonglah. Minta tolong kepada selain Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong dengan Allah. Minta tolong kepada selain Allah. Syirik. Nampak tak? Apa ni? Dia tak apa-apa. Tak tahu kena syirik kan. Nampak tak? Okey? Tengok niat lafaz tu apa. Nampak tak? Akhirnya manusia bila macam ni, seram pula. Nak up status tu nak minta tolong. Tolong je siapa tahu. Tolong je lagi pada selain Allah. Tolong gaib ni. Dekat kat Facebook, tolong je siapa-siapa. Kan gaib. Tak tahu siapa itu. Nampak tak? Tolong siapa yang kena, nampak tak? Okey, tolong gaib. Syirik ke? Yang tu. Okey, ni kita belajar. Okey. Ka ansha'a, seperti ansha'a. Ka ansha'a as-sa'iqu yahdu. Tu jumlah tu, satu jumlah. Seperti ansha'a, memulai as-sa'iq. As-sa'iq tu juru pandu. Mana driver lah. As-sa'iq. As-sa'iq tu yang raja apa? Isim bagi ansha'a. Yahdu. Yahdu. Okey. Hada yahdu. Okey. Hada yahdu. Mana memulai oleh juru pandu, tapi bukan driver sini ni, as-sa'iq ni, iaitu pemandu unta. Dia memulai akan apa? Yahdu, menyanyi. Dia menyanyi. Unta ni, dia bukan sifat dia macam kuda. Lagi cepat kita pukul belakang tu. Jangan. Salah pukul, melompat kuda tu. Unta, dia kena ada yang depan tu. Depan main peranan. Depan lambatlah semua. Nampak tak? So, dia tu mustahil. Sebab yang depan, yang kedua dan ke belakang mesti kena ikut. Baru tak akan terpisah. Unta bukan macam tu. Dia bukan jenis tinggalkan seseorang. Pergi ke depan macam tu. Okey? Tu masalah. Masalah berlaku apabila apa? Yang kedua khianat. Kawan tu 7 orang race. Rapat. Tiba-tiba yang kedua ni pandai. Nak bagi member dia ke apa menang.
dia biar, dia lambat. Member dia bagi dia cepat. Member dia ke depan nombor 1 tu, biar laju, dia makin slow. Yang belakang tak perasan. Yang tamu tu dah ke depan dah. Lepas tu dah bunyi loceng, dia nak kejar tak boleh. Faham tak? Akhwat senyum je lah. Faham tak? Okay, apa dia? Okay, Azizul Hasni Awang. Okay, Olimpik tu, sebab tu dapat perak. Okay, jadi unta ni nak cepat, dia kena nyanyi. Jangan ingat orang je terhibur dengan muzik apa semua tu, dengan benda-benda yang mengasyikkan. Itu fitrah manusia, suka benda dengar bunyi yang sedap-sedap. Okay, unta macam tu juga. Unta dia ada lagu dia sendiri. Okay, jadi macam mana nak biar ni hiburan dia tu, unta sifat dia macam tu. Okay, dia ada keistimewaan khusus tu. Tengoklah, buka lah kat YouTube macam mana Yahdu tu lihat tu. Bagaimana nyanyian untuk unta. Nyanyian untuk unta macam mana? Bukan macam kirin tu lah. Nampak tak? Okay. Jadi hada yahdu tu mana apa, menyanyi. So orang yang saik tu, yang depan tu, okay, yang nak mandu arah unta mana-mana, yang lain follow je semua, dia kena menyanyi. Unta ni menyanyi dia pandai juga. Dia hiburan dia ada gendang juga. Bila ada gendang, sebab tu kalau kita tengok Arab Badawi pun dia ada gendang juga kadang. Nampak tak? Dia nak apa? Biar unta-unta dia gerak cepat. Tu. Kita lah macam guna polo, cepat sikit. Bunyi sikit, buat sikit, laju lah. Okey. Tu unta. Tak boleh nak kasihkan manusia. Manusia ni bila nyanyi dia lembik pula. Nampak tak? Okey. Ka ansha'a as-sa'iqu yahdu. Yahdu tu khabar bagi ansha'a. Wa tafiqa. Dan seperti tafiqa. Okay, tafiqa tu ataf bagi ansya'a, sama semakna saja. Kadza ja'altu. Okay. Kadza ja'altu. Ja'altu i'rab jadi apa? Mubtada dan bermula ja'altu. Okay. Ialah kadza seperti ini. Seperti mana? Ka ansya'a, seperti ini, seperti ansya'a. Okay. Akan cakap, so kaza tu ta'alluq mahzuf, khabar muqaddam. Tetapi kalau ada wa kaza, ada wa pada wa kaza ja'altu. Kaza tu ta'alluq mana? Kena tanya dia tu kan. Waktu mana? Hilang. Kaza ja'altu. Semua ittifaq. Kaza tu itu ta'alluq pada khabar muqaddam. Ai ja'altu kainun kaza. Tetapi tiba-tiba ada waw. Wa kaza ja'altu. Siapa boleh jawab? Ulang balik. Ikhwah seorang, akhwat seorang. Tapi kalau ikhwah suara dia kuat, nanti bila dah bagi jawapan, akhwat boleh tiru. So kena akhwat dulu. Siapa tunduk tu nak panggil. Semua tegak balik. Okay, cepat akhwat cuba. Itu dah terang dah. Kalau ada wa kaza, ada waw, wa kaza tu apa? Waw tu waw apa? Lepas tu kaza tu ta'alluq pada mana? Tu khilaf dia tu. Lepas tu ja'al tu i'rab dia jadi apa? Ni dalam minhaj, biasa jumpalah dalam minhaj talibin. Ikhwah ingat? Ikhwah belakang ingat? Akhwat? Siapa berani nak jawab? Cuba. Ana bagi apa? Ana bagi tisu depan ni. Cepat. Siapa nak try jawab? Ana bagi masa 15 saat. Kalau tak, ana yang tunjuk sendiri. Ada soalannya huru hara. Nampak tak? Okey, jujur, siapa boleh jawab? Angkat tangan.
Jujur. Tak kena jawab pun. Angkat tangan siapa tahu jawapan dia 100%, angkat tangan. Taklah 100, 80% pun boleh angkat tangan. So, angkat tangan. Satu dia angkat tangan, nak tengok. Ikhwah belakang. Okey. Ikhwah lagi sini, ikhwah. Tengok ikhwah, angkat tangan, tangan boleh. Okey, dengar ikhwah, cuba, salah tak apa. Cuba. Cuba cepat. Dengar ni kalau ada wa kaza. Ni. Okey. Ikhwah kalau tak ada berani, ada bahaya sikit. Lelaki kena siap berani. Macam nak memimpin nanti. Okey. Okey, ikhwah, akhwat. Okey, siapa angkat tangan? Siapa yang boleh? Angkat tangan. Nak tengok siapa yang boleh. Berapa orang? Cepat angkat tangan. Tengok. Ni perangai dia. Daripada dulu perangai Melayu macam ni je lah. Nak angkat tangan benda yang dia tahu pun dia kena tengok orang dulu. Ada kenapa? Ada tawabek. Ada tabek, ada syahid, apa semua tu baru dia buat. Dia pun contoh, benda tu dia dah tahu dah. Dia tengok orang dulu, angkat, bawa angkat, nampak tak? Tak ada orang dia senyap lah. Kenapa perlu penguat sedangkan antum dah kuat? Dah yakin dah, sebab tu ilmu pun yakin. Sebab tu bila kocok ni apa? Goyang sikit tu, masa tani tu. Terus apa? Tak Ustaz. Contoh dia burai, betul ke macam tu? Ya ke nak cakap macam tu? Terus macam tu. Kena tasabut, ilmu tu kena tasabut. Okey? Senang je. Kalau kata ja'al tu tak ada khilaf. I'rab dia sama. I'rab dia satu je. Ja'al tu mubtada, kaza tu takluk pada satu mahdzuf khabar. Kalau ada wa kaza. Dua i'rab dia tu. Yang pertama, waw tu waw istinaf. Ja'al tu mubtada muakhar. Kaza sama macam tadi, takluk pada satu mahdzuf khabar. Ai wa ja'altu kainun kaza. Yang pertama. Yang kedua, waw tu waw ra'taf. Ja'altu tu ma'tufun alaih. Ma'tufun alaih dia ansha'a. Batu kaza tu pula hal. Ka ansha'a wa tafiqa wa ja'altu kaza. Nampak tak? Kaza tu hal. Mana takluk pada suatu mahdzuf tu hal, bukan khabar lagi dah. Itu banyak. Itu dua wajah i'rab. Biasa antum akan jumpa dalam Minhajul Talibin. Bukalah. Wa kaza semua tu. Okey. Pentingnya apa? Supaya antum tahu, hukum bila dah ataf bermaksud apa? Ada musyarakah pada hukum sekarang tu wa kaza. Cumanya ada tambahan. Kalau di fiqh tu bila kata wa kaza, sebab apa perlu kau wa kaza lagi? Terus jelah wa ja'altu. Wa kaza tu isyaratun lil khilaf. Bermaksud apa? Contoh, perkara yang membatalkan sekian ialah A, B, wa kaza C. Bermaksud C tu ada khilaf, ada kata batal, ada kata tak batal. Nampak tak? Tu beza kalau ataf dengan ada tambah wa kaza. Okey. Wa akhadtu sama juga. Okey. Wa aliq dan aliq. Apa? Ma'tufun alaih bagi ja'altu mana? Bagi wa akhadtu mana? Bagi wa aliq mana? Mana ma'tufun alaih itu? Ansha'a mula-mula. Sebab apa? Ataf dengan waw. Okey. Kaedah dia sebab tu ilmu tu kena banyak tashih, kena buka surah banyak, latih macam tu. Bau kitab tu apa kena lah. Itu rawabit semua tu.
fayatifu. Aywa. Okey? Akhwat, ikhwah, siapa yang dah ni? Siapa ingat? Angkat tangan. Jawapan dia semua tahu. Nak bagi tahu. Beza antum dengan orang lain, antum tahu kata ma'tufun alaih dia ialah yang pertama. Sebab dengan huruf waw. Tu semua. Tu beza yang belajar dengan tak belajar. Tak belajar mesti tahu. Nak tafawuk pula sesama orang yang belajar ni pula, kena apa? Kaedah dia mana? Ada yang tahu, ada yang tak tahu kaedah. Okey, sebahagian tahu kaedah. Sebahagian yang tahu kaedah pula, sebahagian hafal kaedah. Yang hafal itulah yang akan menjadi imam. Jadi nombor satu. Nampak tak? Banyak hukum yang telah dipelajari. Bila ditanya, kejap. Nak tengok kitab, nak tengok balik, nampak tak? Akhirnya tak ada satu jawapan pun yang dia itqan. Nampak tak? Okey. Innal ma'atifa idza takarrarat. Innal ma'atifa, ana sebut hafal lepas ni. Innal ma'atifa idza takarrarat wa kana al-'atfu. Innal ma'atifa idza takarrarat wa kana al-'atfu bil wawi takunu ma'tufatan 'ala al-awwal. Takunu ma'tufatan 'ala al-awwal bi khilafi ma idza kana al-'atfu bi baqiyati hurufil 'atfi. Atau apa? Fayatifu kullu wahidin ala ma qablahu. Tu ada dalam Hasya al-Ashmawi, lafaz dia tu. Lafaz dalam Hasya Tashwiqil Khullan beza sedikit, tasarruf sedikit. Innal ma'atifa idza takarrarat. Sesungguhnya ma'tuf apabila berulang. Mana banyak ma'tuf? Apabila berulang, sedangkan ataf tu dengan huruf waw, maka semua tu ma'tufun alaih yang pertama. Okey. Kalau selain daripada huruf waw, maka ma'tufun alaih tu belakang dia tu. Okey. Baca sama-sama. 1 2 3. Ayuh. Alhamdulillah. Okey. Wasta'malu mudhari'an li awshaka wa kada la ghairu wa zadu mushika wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okey, rehat 5 minit. Kalau nak dia sebagai Muslim. Baik dia apa tadi? Tak boleh. Tak boleh, nanti fasil. Tak apa berlaku inqita' pada kalam. Tak hubung. Tak hubung kalam.
Okey.